Jangan masuk melalui gate Kuala Lumpur ke dalam Universiti Malaya di sebelahan Masjid Ar-Rahman kerana sekarang banjir yang agak tinggi parasnya di hadapan Fakulti Undang-Undang. Kuala Lumpur berhadapan dengan bencana banjir yang teruk sejak kebelakangan ini. Malah, Universiti Malaya turut terkesan dan tenggelam. Saban hari banyak berita-berita tentang banjir kilat. Malah, ada tempat yang tak pernah dinaiki air pun dah tidak selamat sekarang. Kini warga Lembah Kelang hidup dalam ketakutan terutamanya apabila hujan lebat melanda. Menjadi persoalan, kenapa dan mengapa hidup di tengah bandar tetapi banjir melanda kerap dan teruk dalam sekelip mata. Jadi hari ini korang bersama dengan Yaya lagi dengan show kita Kuala Lumpur Banjir Bermaharaja Lela, dan juga bersama tetamu khas dengan Yaya hari ini nama diberi Muhammad Akil Idham bin Ahmad Nazri selaku yang dipertua YDP Persatuan Geografi Universiti Malaya sendiri. Dan sebelum kita bincang lebih lagi dengan Akil, mungkin Akil nak perkenalkan diri sebagai pembuka kata. Silakan Akil. Terima kasih Yaya sudi jemput saya untuk hari ini. Okay, nama saya Muhammad Akil Idham bin Ahmad Nazri, pelajar tahun 3 pengajian alam sekitar dan juga merangkap yang dipertua Persatuan Geografi Universiti Malaya sesi 23-24. Dan di kesempatan ini nak ucapkan ribuan terima kasih buat Akil untuk bersama dengan yang hari ini. Orang kata kita sekadar nak dengar perkongsian terus daripada pelajar Universiti Malaya sendiri dengan bencana banjir kilat yang berlaku baru-baru ini. Dan tanpa membuang masa lagi, ajukan soalan pertama buat Akil. Pada 14 Oktober 2024 yang lalu, kampus UM ditutup sementara disebabkan banjir kilat. Air bertakung di semua tempat, air naik dengan cepat, jalan tutup dan tak boleh lalu. Jadi bagaimana dengan pengalaman Akil ataupun rakan-rakan Akil di Universiti Malaya pada hari kejadian tersebut di kampus? Adakah ianya satu pengalaman yang traumatik bagi anda semua? Silakan. Masa kejadian banjir tu hari Selasa, kebetulan saya punya kelas hari tu pukul 10. So memang akan bangun lewat sikit lah. Tapi dalam pukul 8 lebih macam tu, saya dah terjaga. And then tengok keadaan cuaca pun hujan masih lagi lebat, turun tanpa henti. Start daripada lepas subuh kalau tak silap. And then sampai dan melaratlah sampai pukul 9 lebih macam tu. And then saya dah start tengok dapat WhatsApp daripada kawan-kawan. And then WhatsApp, Instagram. Dan cakap UM dah start naik air. Lepas tu pandangan saya pertama perkara biasa kan. UM memang dah selalulah banjir kilat ni perkara biasa kalau area KL ni. Dia cakap okay, tak apalah, just maybe banjir kilat biasa je. Tapi around 9.30 macam tu, saya dapat daripada grup WhatsApp dan juga ada KMUM, grup Presiden Kolej beritahu air dah makin naik dan siren dekat beberapa kawasan dah berbunyi. Maksudnya kalau siren dah berbunyi, air tu dah melebihi pandai bahaya. And then saya dapat juga lah gambar-gambar, video-video yang diorang hantar, memang air naik memang sangat-sangat tinggi lah. Boleh katakan kalau kereta pun half kereta, sebab ada video yang kawan hantar, diorang lalu naik kereta pun memang dah paras separuh kereta. And then banyak jalan-jalan dah start tutup apa semua. And then masa tu pula, kebetulan saya ada kelas fizikal hari Selasa tu pukul 10. And then ada kawan daripada luar UM lah, diorang menyewa kat luar. Call saya beritahu, dia kata Akil dah tak boleh masuk gate UM sebab main gate UM dah tutup. So macam mana nak pergi kelas kan? Saya kata okay tak apa, korang stay dulu kat luar, nanti saya carilah cara macam mana. And then makin ramai chat kata tak lepas nak keluar lah. Bila banjir, dalam UM kita ada kereta sapu kan, macam Grab lah, Grab student pun tak boleh ambil student sebab air dah start naik beberapa kawasan. And then saya ambil keputusan untuk WhatsApp sendiri dengan saya punya pensyarah, beritahu yang depan fakulti kita Fakulti Sastra dan Sains Sosial dah start naik air. And then main gate UM pun dah totally dah close lah daripada siapa untuk masuk dan keluar. Tak pernah bayangkan stroke ni sebab macam sepanjang saya duduk UM, tahun ni dah masuk tahun ketiga. Sebelum ni pun dah pernah banjir kilat. Tapi just macam banjir biasa. Air naik sekejap, maybe dalam tak sampai pada lutut pun. Air pun tak dapat dalam. And then tak stroke macam sekarang lah. Tapi bila sekarang tengok makin teruk. Macam 2 kali ganda lagi teruk yang pernah berlaku beberapa tahun lalu lah. Kalau Akil boleh ceritakan lebih detail lagi lah. Kalau Akil berdiri tu dekat paras mana air tu? Kalau depan Fakulti Sastra tu maybe paras lutut kot. Fakulti Sastra dengan Fakulti Sains kawasan dia rendah berbanding tempat lain, berbanding fakulti lain. So kat kawasan situ memang kalau banjir memang air akan naik tinggi. Dan hadapan Fakulti Sastra dengan Fakulti Sains pun ada longkang besar yang
memang sistem peparitan UM lah. So bila banjir, hujan lebat, banjir pun memang air terus melempah. Memang tinggi jugalah, agak tinggi. Tapi kan dia nak reda tu mengambil masa berapa lama Gil? Lebih kurang sejam dah lepas dah hujan dah start macam reda sikit, and then air pun dah kembali slow and then dah boleh start macam biasa lah. Pengamatan Akil lah, apakah rata-rata reaksi pelajar UM tentang banjir ni? Mungkin ada yang cakap reda je lah, ini kuasa Tuhan, ataupun kecewa, ataupun marah, ataupun speechless. Apa yang Akil dapat lihat? Saya boleh cerita pengalaman kawan saya sendiri. Dia bawa kereta masa tu, and then dah parking pun kereta kat kawasan yang banjir tu. And then dia call saya, dia tanya macam mana keadaan banjir, sebab waktu tu dia tengah kelas, dari kelas pagi. Saya kata tak tahu sebab saya dekat college, tak keluar sebab hujan pun lebat, tak dapat nak keluar. Dia takut, dia kata sebab kereta dia dah parking dekat bawah area yang banjir tu lah. Dia takut kalau in case lah banjir terlalu tinggi sampai kereta dia boleh rosak ke apa, sebab dia pun baru beli kereta masa tu untuk nak ulang-alik pergi kelas lah. Tapi saya pun tanya kawan-kawan macam mana keadaan parking yang dekat depan Fakulti Sastra tu, okey ke tak? Menjejaskan parking ke? Dia kata setakat ni tak lah. Parking tu masih agak tinggi sikit and then tak terjejas mana pun. Air tu maybe akan naik tapi tak lah sampai merosakkan kereta lah. Macam baru takut lah, mana yang bawa kereta tu takut lah. And there juga lah kawan yang macam duduk jauh kan, duduk luar UM. Tu bila sampai UM, tak boleh nak pergi kelas sebab tak boleh nak masuk kan. Diorang pun terpaksa tunggu lama dekat gate luar dulu untuk air reda apa semua. And then baru boleh masuk. Sehingga hari ini, apakah penerangan daripada pihak pentadbir Universiti Malaya sendiri tentang bencana dan situasi ini? Ada tak pihak UM ada bagi penerangan tentang cara-cara, langkah-langkah ataupun protokol-protokol tentang banjir yang tiba-tiba berlaku kepada pelajar-pelajar Universiti Malaya? UM hanya keluarkan kenyataan lah menerusi presiden-presiden kolej untuk pastikan semua pelajar stay dekat kolej, mana kat kolej lagi, and then menerusi badan-badan pelajar jugalah supaya maklumkan dekat semua student supaya jaga limitkan pergerakan lah, maksudnya jangan ke mana-mana, terutama sekali dengan terdedah pada kawasan yang banjir lah. Contohnya macam Fakulti Sastra kan, kawasan tu memang mudah banjir. Masa kejadian tu tak ada kenyataan rasmi, kenyataan rasmi tu dikeluarkan bila dah hampir-hampir nak reda, tapi dalam menerusi inilah, menerusi badan-badan pelajar. Akil, pelajar alam sekitar, Akil rasa apakah penyebab utama banjir, terutamanya banjir kilat? Okey, bagi pandangan saya sendiri, banjir kilat kalau kawasan bandar ni memang disebabkan sistem paparitan lah yang tak sistematik. Kejadian banjir dekat UM ni berlaku sebabkan sistem paparitan yang tak diselenggara. Tak silap saya dah 2 tahun diorang tak betul-betul selenggara lah. Maksudnya memang dalam kenyataan media pun keluarkan memang kata longkang tersumbat. So bila longkang tersumbat, air tak lepas nak keluar and then memang akan melempah daripada longkang lah. Sebab kalau ikutkan UM punya sistem paparitan sepatutnya boleh tampung je kalau jumlah hujan lebat. Tapi sebabkan sistem peparitan yang tak sistematik, sampah banyak, ada yang dah tersumbat apa semua. Jadi bila hujan lebat je, memang air akan melempar dengan cepat lah. Saya tak dapat nak pukul rata juga. Maybe mungkin adalah beberapa pihak yang tak selenggara sistem peparitan yang ada di sekitar UM ni yang menyebabkan longkang tersumbat dengan sampah sarap. Itu yang jadi punca utama banjir kilat teruk kali ni dekat UM. Selain daripada tu, adakah disebabkan geografi Universiti Malaya tu sendiri Akil? Orang kata dia dekat lembah kan? Ataupun orang kata dah nama pun Lembah Kelang, nama pun Kuala Lumpur. What do you expect? Macam mana? Dalam alam sekitar punya bidang, kita orang memang ada belajar satu subjek GIS, iaitu Geography Information System. Dan waktu kita belajar tu pun memang kita punya lecturer pun dah beritahu UM ni memang di antara dia duduk dalam hotspot banjir. Kalau boleh tunjuk peta kan, UM memang terletak dalam kawasan yang red zone maksudnya. Maksudnya memang kalau hujan lebat berterusan yang lama and then sistem peparitan yang tak diselenggara memang akan mudah nak berlaku banjir. So bila tahu tu apa reaksi korang? Tak takut ke? Red zone tu? Nak takut pun macam yelah, sebab banjir kilat ni bukan selalu berlaku kan. Nak comparekan dengan banjir yang musiman, kita panggil banjir musiman itu macam banjir yang dekat belah-belah pantai timur. Setiap kali terkujur je, dia orang memang kewajib banjir lah. Macam kita ni macam area KL, lembah pantai ni kita tak boleh jangka. Dia pun bukan berlaku ada musim. Dia berlaku macam tiba-tiba hari ni hujan lebat. Tambah pula sistem peparitan tak berfungsi dengan baik. Kebarangkalian untuk berlaku banjir kilat tu memang tinggi lah. And then kami di UM ni macam orang kata kenapa tak selesaikan dengan baik, tapi bagi kami
yelah benda tu macam selagi mana tak menjejaskan nyawa, tak masukkan alam, tak masukkan harta benda, mungkin tak apalah kot. Tapi kalau boleh, maybe boleh luaskan lagi ke sistem peparitan, dalamkan lagi sistem peparitan ke pihak yang bertanggungjawab untuk betul-betul lah adakan pembersihan longkang ke secara berkala supaya tak ada longkang tersumbat, and then kalau hujan lebat, air pun boleh mengalir dengan baik, and then banjir kilat dapat dielakkan. Sebagai pelajar UM lah, apa yang paling ditakuti di UM tu sendiri, Akil? Orang kata dekat UM tu bangunan-bangunannya pun dah lama, pokok-pokoknya dah tua kan. Apa yang paling ditakuti di UM sendiri? Saya cerita pengalaman semester lepas, UM pernah terlibat dengan ribut taufan. Taklah ribut taufan tapi ribut lah. Ribut yang agak kuat juga masa tu. Ribut tu memang agak teruk juga sebab ada kolej yang sampai atap tercabut, and then kalau macam semua tahu kan dekat UM ni pokok-pokok semua dah tua-tua, dah besar-besar. Banyak jugalah pokok-pokok tumbang yang jatuh atas kereta student pun ada, yang jatuh atas atap cafeteria pun ada masa tu. Masa tu memang takut, memang boleh takut. Dapat info daripada grup college kan, beritahu okey sekarang tengah ribut. Memang kalau boleh student jangan keluar mana-mana sebab takut. Yelah kalau tiba keluar-keluar pokok tumbang bahaya. Ada kawan saya sendiri yang parents datang untuk melawat dia, dan dia pergi makan kat kafe. Waktu ribut tu, jadian ribut tu dia punya kereta kena hempak dengan pokok. Tapi alhamdulillah lah masa kejadian tu tak ada apa sangat teruk kereta dia. Kereta sebelah tu teruk, memang habis lah banding kereta dia. Kereta dia just macam calar sikit atau tak sikit yang tu je lah. Macam banjir ni kita tak boleh jangka, tapi kalau jadi harapnya tak seteruk kali ni lah. Macam baru ni memang boleh katakan agak teruk jugalah. Akil kata kalau ribut pokok tumbang. So Akil suggest tak kalau dekat UM tu kita tebang je semua pokok-pokok tua tu? Okay, kalau nak kata tebang semua tu macam mustahil juga lah kan, sebab banyak yang pokok-pokok tu banyak yang dekat dengan kolej, dengan kafe. Tapi mungkin boleh lah ambil masa, tapi tak payah nak potong sekaligus kan, maybe boleh potong sikit-sikit. Sebagai student alam sekitar kan, kita pun nak mengekalkan seiring lah, maksudnya pembangunan hijau pun kena ada hijau juga. Jadi macam pandangan saya lah, kalau nak tebang pokok-pokok yang macam dah terlalu lama tu pun boleh, tapi maybe kita potong sikit-sikit lah. Macam hari ni bahagian ni, maybe lagi 2-3 bulan bahagian tu pula. Kita just target pokok-pokok yang macam bersiko lah, macam yang dekat-dekat dengan kolej, pokok-pokok besar yang dekat-dekat dengan kafe, macam pokok-pokok yang berjauhan dengan bangunan-bangunan ni tak apa untuk kita kekalkan. Macam bangunan yang pokok yang dekat-dekat dengan bangunan tu kalau boleh cubalah untuk kita buang untuk elakkan macam jadi ribut yang lalu kan, habis kereta, habis bumbung kolej apa semua. Ada tak menteri-menteri yang datang ke UM, yang turun padan dan melawat kawasan UM? Ada tak? Macam banjir kilat baru ni ada Ahli Parlimen Lembah Pantai YB Fahmi Fazli. Fazli, Menteri Komunikasi. Betul. Di Parlimen Lembah Pantai dia ada datang melawat lah dekat UM selepas dia banjir dah surut, tengok kawasan apa semua. Dan alhamdulillah lah dekat UM baru banjir baru ni tak ada kemalangan jiwa yang berlaku, hanya just banjir kilat sekejap je. Maybe dalam sejam macam tu kot lebih kurang. Lepas tu air pun dah start hilang slow-slow. Macam poli-poli bantuan pun, pihak-pihak bertanggungjawab pun cekap dekat UN masa berlaku je banjir, memang diorang dah alert, dah jaga kawasan-kawasan yang banjir apa semua. Adakah Akil bersetuju yang banjir kilat berlaku disebabkan kegagalan kerajaan menyediakan sistem peparitan yang cekap dan juga sikap manusia sendiri yang suka buang sampah sehingga longkang parit tersumbat? Adakah Akil bersetuju? Untuk sikap manusia tu memang betul. Di UM sendiri pun saya nampak walaupun kadang-kadang ada, dia bukan bergantung pada tempat tapi bergantung pada sikap individu sendiri kan. Walaupun kita dah diajar, diasuh, dididik untuk buang sampah dengan betul, tapi kadang-kadang still ada lagi yang buang sampah ke dalam sungai, dalam longkang dan sebagainya. Terutama longkang lah. Sebab bila kita buang sampah dalam longkang akan tersumbat. Itu adalah punca utama menyebabkan berlakunya banjir kilat di sekitar bandar. Tapi dengan harapan pihak-pihak tanggungjawab macam DBKL sentiasa pantau lah kawasan-kawasan yang berisiko banjir, terutama macam UM ni yang berada di hotspot. Selama hari ni Akil di Universiti Malaya, pernah nampak ke DBKL menguruskan longkang-longkang ataupun sistem peparitan di UM? Setakat ni saya tak pernah jumpa lagi, tapi macam pekerja-pekerja alam flora apa semua tu yang pekerja-pekerja UM sendiri pun adalah diorang bersihkan longkang, macam apa sampah-sampah pun diorang akan, kalau ada je kalau balik kelas ada je diorang datang
sapu sampah, sapu-sapu daun yang dekat-dekat area longkang tu supaya nak elakkan sampah-sampah masuk dalam longkang lah macam. Soalan terakhir Yaya buat Akil. PMX memperuntukkan 11.8 bilion untuk 33 projek tempatan banjir di seluruh negara dalam Belanjawan 2024 tahun ni lah. Dan Belanjawan 2025 baru-baru ini PMX memperuntukkan sebanyak 750 juta kepada pihak berkuasa tempatan, PBT, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA untuk menghadapi banjir. Tetapi adakah Akil yakin pihak yang dipertanggungjawabkan ini yang menerima 750 juta ini boleh menyelesaikan isu banjir terutamanya di Lembah Kelang? Macam mana Akil? Pertukaran yang dibagi tu kalau boleh gunakanlah dengan yang sebaik-baiknya, terutamanya di kawasan lembah pantai ni yang berdekatan dengan sistem Melaya. Sebab dekat sini ramai student, banyak nyawa yang perlu dijaga. Kalau boleh mungkin tambah baik lagi sistem peperitan, maybe boleh dalamkan lagi sistem peperitan, tambah lagi sistem peperitan, lakukan pembersihan secara berkala dengan lebih kerap ke. Kalau sebelum ni maybe sebulan 2 kali, maybe boleh tukar kepada sebulan 4 kali ke. Banjir kilat berlaku disebabkan oleh pembangunan yang pesat di sesuatu tempat juga. Betul ke Akil? Okay, kalau ikut daripada segi geografi dalam sekitarnya, betul. Sebab satu kawasan tu kalau dah penuh dengan bangunan, jadi kawasan tu jadi tepu. Maksudnya contohnya macam kawasan yang ada pembangunan, kan ada simen konkrit, ada jalan tar. So daripada segi geografi dalam sekitarnya, bila hujan lebat, fungsi tanah tak ada untuk serap air. Jadi berlakunya aliran air, permukaan air dengan cepat. Berbanding dengan kawasan yang ada tanah, ada rumput. So bila hujan, tanah tu akan berfungsi untuk menyerap air dan menakung air di bawah tanah. Jadi banjir kilat tu dapat dielakkan. Tapi macam area UM sendiri pun macam kalau perasan sekarang pun dekat pintu masuk UM pun ada satu bangunan besar yang tengah dibuat. Saya tak pasti tu PPUM ke ataupun apa punya bangunan pun dah menambahkan lagi satu pembangunan dekat area UM. Tapi kalau daripada segi geografinya memang betul lah. Pembangunan pesat tu memang menyumbang kepada berlakunya banjir kilat. Dan kita dah tak sepatutnya terus membuat pembangunan lah dekat kawasan-kawasan padat macam ni kan? Betul. Patutnya kawasan di sekitar UM sendiri pun dah padat sangat dengan bangunan. Mungkinlah kalau ada perancangan lagi lah mana-mana pihak untuk membangun kawasan, maybe boleh kaji betul-betul semula kawasan mana yang sesuai. Maybe cari kawasan yang belum padat dengan bangunan, banyak lagi area yang berkaitan ni, contoh macam Nilai pun. Mungkinlah cadangan saya lah, mungkin boleh kita bangun pula kawasan Nilai pula ke berbanding kawasan Kelang, kawasan PJ ni semua. Dah memang dah tepu bina sangat dah dengan, boleh katakan sebagai student lah, boleh katakan dah cukup lengkap dah dekat area UM ni. Semua dah ada, mall dah ada, klinik dah ada, hospital pun dah ada. Dah cukup lengkap lah untuk student. Sebenarnya tadi tu soalan terakhir yang buat Akil. Kita dah pun sampai ke penghujung show untuk topik kita hari ini, Kuala Lumpur banjir bermaharajalela. Dan di kesempatan ini yang ucapkan ribuan terima kasih buat Akil selaku YDP Persatuan Geografi Universiti Malaya atas kesudian untuk bersama-sama dengan Yaya hari ini. Kita berkongsi pendapat dan diingatkan ini adalah pendapat anak muda kampus kita. Saya kira itu sahaja daripada Yaya dan tim My Campus Radio. Kita jumpa lagi di lain hari, lain waktu, lain topik untuk dikongsi dan dibahaskan bersama orang muda kampus kita. Hanya di My Campus Radio, jom berubah bersama. Terima kasih Akil. Terima kasih ya.